tuan-tuan kata hadap wajah? Wajah ni mewakili semua. Aku hadapkan wajahku. Semua. Ke muka saja. Allahu Akbar. Dah. Tapi kalau muka ni kita menghadap ke lain, kiblat, dada, kiblat. Kita menghadap ke sini. Allahu Akbar. Sah tak sah? Sah tak sah? Sah? Tu tak menghadap wajah tu? Ya nak dada. Dada. Tapi kalau muka kita menghadap kiblat, dada kita ke sini. Allahu Akbar. Sah tak sah? Tak sah. Sebab apa? Sebab dada tak menghadap kiblat. Yang tadi dah kata wajah yang dah menghadap. Wajah tu, aku hadapkan wajahku. Maknanya, saya nak cakap pada tuan-tuan, maknanya bila mana perkataan Arab mengatakan wajah, dia mewakili diri seluruhnya. Boleh ya? Sebab tu nak kena faham dengan keadaan. Tu Allah kata ada wajah tu. Tapi sebab tu ulama kata, Allah bukan nak kata wajah saja, diri Allah itu. Dia nak kata Allah bermuka lah. Memanglah kita tahu. Ya? Takkan Allah tak ada muka. Tapi dia tu, diri dia dengan makna dia ayat Quran tu. Baik, kemudian kalau Allah ada tangan, dia kata. Kalau Allah sebut Allah bertangan, maka maksudnya Allah Maha berkuasa. Tu apa yang saya nak tahu pada tuan-tuan ialah ulama-ulama ni dia takwil dengan tujuan apa? Tujuannya ialah untuk orang kata memudahkan kita orang awam memahami agar tidak memahami di luar daripada kelayakan pada sifat ketuhanan Allah, sehingga kan menjisimkan Allah. Boleh tuan-tuan ya? Hal ini sangat penting untuk difahami dan dipegang agar kita tidak termasuk golongan musyabbihah, golongan menyamakan Allah dengan makhluk, atau mujassimah, menjisimkan Allah secara umumnya, golongan yang menetapkan ada kesamaan Allah dengan makhluk. Yang ni nak kena tajuk khusus, tuan-tuan nak kena panggil ustaz khusus, ya panggillah ustaz Syekh Nuruddin ke ustaz mana-mana, bab ni khusus. Bab ni kita diskusi ni kita taklah tuan-tuan kita sentuh-sentuh. Baik, yang ke-8 tuan-tuan. Yang ke-8, satu lagi tuan-tuan kena rujuk tu, saya pesan pada tuan-tuan muka surat 32 tu. Satu lagi, kalau jumpa ayat-ayat begitu, tuan-tuan kena rujuk tafsir Imam Tabari, Imam Qurtubi, Imam Al-Jalalain dan sebagainya. Jangan faham zahir nas. Boleh ya? Salah kalau pendapat ahli sunnah wal jamaah, salah dan silap kita, memang menjadi kufur kita kalau kita memahami Quran secara nas zahir pada ayat mutasyabihat. Ya, kerana kadang-kadang dia tak sama dengan nas zahir. Zahir perkataan tu. Wallah, macam kita sebut tadi, orang rumah kita ni Allah kata ladang. Kalau sekadar kita ambil perkataan ladang tu betul-betul dengan makna ladang, rosak kita dengan orang rumah kita. Wah ya? Macam saya kata tadi, ladang apa? Ladang kelapa? Ke ladang getah? Tak, bukan makna ladang begitu makna dia. Habis makna apa? Tu nak kena tafsir, nak kena takwil pada tempat-tempat yang tertentu. Macam mana cara dia? Tolong rujuk tafsir-tafsir. Jangan faham dengan akal kita. Baik, nama-nama Allah. Yang ni tak payah saya hurai lah tuan-tuan. Allah ada 99 nama. Kemudian siapa yang menghafalnya, Nabi kata, ya, illa dakhala jannah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, bagi Allah ada nama-nama yang baik, hendaklah kamu berdoa dengan nama-nama itu. Boleh ya tuan-tuan? Yang ni tak perlulah. Yang ke-9, melihat Allah di akhirat. Allah dapat dilihat oleh penduduk syurga dengan mata kepala, dengan izin dan kehendak Allah, bukan dengan mata hati sahaja. Di akhirat ya, di akhirat. Tetapi ingatlah, jangan ada keyakinan bahawa Allah itu di dalam syurga. Masa kita masuk syurga tuan-tuan, salah satu nikmat yang paling tinggi dan paling besar sekali nikmat dia, tak boleh ditandingi oleh nikmat syurga, tak boleh ditandingi oleh nikmat segala-gala nikmat, ialah dapat memandang wajah Allah apabila kita berada dalam syurga. Tapi bukan nak kata Allah duduk di syurga, tak. Kita tu duduk di syurga. Ya, ketika itu kita dapat lihat Allah. Boleh ya? Hanya kita yang lihat dengan mana? Dengan mata kepala kita ketika itu, ketika dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita masuk syurga ni Allah bagi yang lain. Lepas tu ada seorang makcik dia tanya, "Ustaz, kalau saya masuk syurga, saya ke yang masuk Ustaz?" Saya kata tu, "Yalah, makcik lah yang masuk." Kan badan makcik dah hancur dah. Dia pun dapat idea dari mana soalan tu. Kita tak tanya. Allah kata masuk syurga lah. Siapa? Kita lah yang masuk syurga. Sebab kita sembahyang, kita puasa, orang lain lah. Habis badan makcik dah hancur tu macam mana? Tu ulama kata Allah ganti badan kita, Allah tukar badan kita yang dengan apa? Dia panggil jasad ukhrawi. Apa makna jasad ukhrawi? Jasad yang memang sesuai untuk hidup akhirat kerana sifat dia lain, sifat dia kekal. Jadi mata kita mata ukhrawi. Gitu ya.
Sebab tu bila mana kita makan, kita tak ada masuk tandas dah ketika itu. Dalam syurga dia tak ada tandas, jangan cari. Nanti cari-cari tandas tak jumpa lah ustaz. Ya memang dia tak ada tandas. Sebab apa? Sebab ketika itu dia tak ada buang-buangan dah, tak ada bahan buangan dah. Habis macam mana? Dia keluar melalui peluh gitu. Kenapa? Itulah jasad ukhrawi. Jasad yang ada ni tak. Kecuali jasad yang ada ni 30 juzuk hafal Quran. Yang tu Allah kekalkan. Sebab tu puan-puan dia duduk tanpa fair and lovely apa tu, tak payahlah banyak-banyak sangat. Dia hancur. Kecuali 30 juzuk hafal Quran. Atau mati syahid. Sempat, kalau hafal Quran sempat lagi ke? Sempat lagi tak? Cubalah dulu. Tapi kalau mati syahid sempat, insya-Allah. Mati syahid. Kalau hafal Quran tu lambat sikit. Kalau mati syahid mudah aja pergi Palestin ya. Kok mati syahid. Dua tu aja jasad dia kekal. Itu pun Allah tukar kepada ukhrawi, sifat dia. Wallahu a'lam. Baik, kemudian mana dalilnya dapat lihat Allah? Wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang yang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka dapat melihat. Nadhirah. Ya, kerana apa? Kerana ila rabbiha nadhirah. Dia dapat melihat Allah. Tidak dapat melihat Allah di dunia. Dunia tak boleh lihat. Semasa berada di dunia tidak ada manusia yang dapat melihat Allah kecuali Nabi Muhammad pada malam Isra' dan Mi'raj. Itu pun lihat dengan basirah. Ya, mata hati. Setengah ulama kata basir. Kita ada dua mata. Satu mata ni namanya basar, bahasa Arab. Dalam ni dia panggil tambah ya, basirah, mata hati. Allah, tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan mungkinlah kita, ataupun saya pun tak tahulah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan Allah bagi, ataupun tuan-tuan dengan Allah, hidup ni ada rahsia, dia panggil sir, rahsia kita dengan Allah. Kadang-kadang orang tertentu atas muka dunia ni, Allah buka mata hati dia. Sehingga kan dia boleh kasyaf. Dia pandang tembus. Dia boleh kasyaf. Dia nampak orang di Mekah, dia nampak orang di kampung dia. Tapi wallahualam tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan mungkin kita jauh dengan Allah, mungkin kita tak cukup bersih hati kita, maka kita sekadar nampak dengan mata ni ajalah. Ya. Allah, kalau tuan-tuan nak rasa, tak tahulah kalau itu, tuan-tuan, saya ada sikit di Yaman saya rasa, tuan-tuan, ada beberapa benda yang saya rasa. Saya makan ada satu kali tu dengan orang Arab, ada dua orang Habib, kemudian ada pak cik tua. Ya, saya pernah cerita pada tuan-tuan saya. Kemudian ada berapa orang? 5 orang lah. Gitu. Arab ni kadang-kadang kita rasa nak marah juga tuan-tuan ni, kadang-kadang mengumpat kat Arab ni. Kadang-kadang lah. Cerita Mesir, Arab Mesir kan dia Arab Mesir kita bukan setakat mengumpat, kadang-kadang rasa nak pukul dia dengan perangai dia. Jadi gitulah biasalah orang kita pun macam tu juga. Baik, satu kalinya duduk makan hari Jumaat. Hari Jumaat ni biasanya daging unta. Kalau hari biasa ikan. Makanan kita dia orang sedia. Arab ni daging unta tengah-tengah tu dia ambil daging unta tengah-tengah dia letak depan dia. Ni berlaku pada saya, mungkin Allah nak uji. Dia letak depan. Saya pun kata Arab ni, saya pun ambil daging unta tu, dia buat besar ketul-ketul tu, letak tengah-tengah sebab makan ramai-ramai dalam talam. Letak kat tengah. Dia pun ambil lagi. Letak depan dia. Saya pun cakaplah, kurang adab Arab ni. Dalam hati ni. Tuan-tuan tahu pak cik tua sebelah saya tu. Dia cuik saya. Saya pun tengok kat dia. Dia pun tunjuk kat hati saya. Saya pun cakap, minta maaf. Pak cik tua tu. Jangan tuan-tuan. Itulah. Banyak jadi macam tu. Dia tunjuk. Saya kata korang, saya pun fikir, aku cakap dengan mulut ke tadi? Rasa-rasa tak cakap dengan mulut, cakap dengan hati. Saya cakap, qalilul adab. Tak ada adab Arab ni. Orang lain pun nak makan juga. Takkan dia nak makan seorang. Saya dah ambil sekali. Buat dia ambil lagi. Tak adalah kalau kita ambil pula nampak sangat kita berebut. Tak cerdik pula kita. Kita pun kata dah dalam hati. Pak cik tu terus cuik saya. Tunjuk kat hati tu. La haula wala quwata illa billah. Jangan tuan-tuan duduk sana tahulah beberapa benda yang berlaku. Banyaklah. Satu kali saya cakap saya duduk sebilik dengan Arab Mesir. Yang tu cerita Arab Mesir. Dia orang tak lantik dia jadi